dilakukan di seluruh negara yang melibatkan PDRM sebanyak 108, ATM sebanyak 12 dan AKSEM sebanyak 10. Orang ramai diminta untuk menghubungi hotline National Task Force di talian 011 6251 1223 untuk terus menyalur maklumat berkenaan parti dan jenayah rentas sempadan. Mengenai operasi sanitasi awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 10,295 op sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 31 op sanitasi meliputi 5 zon merah, 10 zon kuning dan 9 zon hijau di 12 buah negeri, iaitu Sabah 7 operasi, Kedah dan Terengganu 5 operasi, Selangor dan Sarawak 3 operasi, Pulau Pinang 2 operasi, Pahang, Johor, Perak, Perlis, Melaka dan wilayah Persekutuan 1 operasi. Op sanitasi ini melibatkan 165 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 215 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan juga 27 daripada agensi-agensi lain. 25 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat terlibat di dalam op sanitasi awam semalam. Mengenai kuarantin wajib sehingga 7 Oktober 2020, seramai 43,968 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 10,302 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 68 hotel dan 15 premis lain, termasuk institut latihan awam serta institusi pengajian swasta di seluruh negara. 106 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 33,560 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai berita palsu, kita lihat banyak beredar berita-berita palsu. Hari ini saya baca dalam satu posting yang mengatakan 13 Menteri Kabinet didapati positif COVID-19. Sebenarnya, selain daripada menteri yang telah diumumkan dan telah pun diketahui rakyat, menteri-menteri lain berada di rumah masing-masing kerana menjalani kuarantin wajib di atas alasan kontak rapat, iaitu bersama dengan menteri yang mempunyai COVID positif sewaktu mesyuarat sidang khas MKN baru-baru. Itu saja. Tetapi berita yang keluar adalah 13 Menteri Kabinet disahkan positif. Inilah antara berita-berita palsu yang menular di media-media sosial, dan banyak lagi sebenarnya berita-berita palsu yang lain yang diedarkan. Kerajaan melalui PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM sentiasa komited menangani penyebaran berita palsu dan tidak akan bertoleransi terhadap mana-mana pihak yang melakukan perkara ini, sehingga menyebabkan rasa panik pada orang ramai, seterusnya menimbulkan kekecohan kepada negara. Tindakan tegas pasti akan diambil ke atas mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan kandungan berita yang tidak sahih tanpa mengira latar belakang. Sehingga 8 Oktober 2020, sebanyak 270 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 133 masih dalam siasatan, 35 kes telah didakwa di mahkamah, 19
mengaku salah dan 12 diberikan notis amaran. Dalam masa yang sama, sebanyak 384 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada rakyat oleh Pasukan Respon Pantas ataupun PRP, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Orang ramai sekali lagi diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan sentiasa menyemak dulu kesahihan sesuatu berita daripada sumber yang rasmi atau boleh dipercayai. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya, salurkan maklumat kepada PRP di talian 03 89115103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan. Semak kesahihan sebelum sebar, kerana yang menyebar pun merupakan melakukan kesalahan dan boleh diambil tindakan undang-undang kepada mereka. Mengenai barang keperluan asas, semalam KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 12 jenis bekalan barangan di 617 premis perniagaan, termasuk peruncit sebanyak 428, pemborong 160 dan penghilang sebanyak 29. Secara keseluruhan, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperoleh. Pegawai Penguatkuasa Kabinet HEP juga telah melakukan 1,866 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 1,821 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. 44 premis diberikan nasihat dan 1 premis diberikan amaran kerana tidak patuh SOP. Jadi dalam tempoh PKPP ini, kerajaan ingin menggesa sama ada pengusaha, orang ramai mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan sewaktu aktiviti pembelian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MOA juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan bahawa bekalan barangan keperluan adalah mencukupi. Oleh itu, saya menasihatkan orang ramai supaya tidak rasa bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan, kerana jaminan daripada kedua kementerian yang saya sebutkan tadi bahawa bekalan makanan dijamin mencukupi dan mudah diperoleh. Mengenai PKPB di Kelang yang diumumkan semalam dan akan berkuat kuasa pada 9 Oktober 2020, iaitu besok, semalam saya umumkan bahawa PKPB Kelang akan dilaksanakan di Kelang. Dan hari ini kita telah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga nasihat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, iaitu PKPB Kelang itu adalah di Mukim Kelang, iaitu tidak termasuk Kapar yang juga berada di dalam daerah Kelang. Jadi walaupun kita sentiasa berhubung dengan pihak kerajaan negeri, MKN Negeri Selangor untuk melihat dengan lebih detail dari segi lokaliti dan sebagainya. Jika ada sebarang perubahan, saya akan umumkan. Tetapi hasil perbincangan saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, pembicaraan untuk PKPB di Mukim Kelang. Bagi memastikan setiap kegiatan ekonomi
dan bekalan barangan serta makanan tidak terjejas. Mesyuarat telah bersetuju membenarkan beberapa aktiviti ekonomi beroperasi. Sebagai contoh, pasar borong yang bermula daripada jam 4 pagi hingga 2 petang. Pasar biasa bermula daripada 6 pagi hingga 2 petang. Pasar tani bermula jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Walaupun pasar malam, operasi pasar malam tidak dibenarkan setakat ini. Kedai-kedai makan, warung, gerai boleh dibuka tetapi terhad daripada masanya, iaitu daripada jam 6 pagi hingga 10 malam, dan pembelian hanya boleh untuk dibungkus take away saja, pandu lalu ataupun penghantaran ke rumah. Mengenai pengangkutan awam, seperti biasa, kerana keperluan untuk mengambil pekerja-pekerja yang masih lagi kita benarkan bekerja di servis perkhidmatan keperluan asas dan sebagainya, maka tentu saja pengangkutan awam masih diperlukan. Oleh itu, semua pengangkutan awam, termasuklah teksi, e-hailing, bas, komuter dan sebagainya, dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 12 tengah malam. Jadi termasuklah e-hailing. Ada pembetulan tentang masa e-hailing. Semalam juga saya maklumkan bahawa sektor-sektor ekonomi mungkin dibenarkan untuk dibuka. Ya. Bukan mungkin dibenarkan untuk dibuka, tetapi senarai itu perlu dibincangkan oleh MKN bersama dengan MITI. Saya percaya MITI telah pun mempunyai senarai-senarai industri dan juga syarikat perniagaan yang boleh dibuka, dan saya percaya MITI akan mengeluarkan senarai yang lebih detail mengenai jenis-jenis industri dan juga premis-premis perniagaan ataupun jenis-jenis perniagaan yang boleh beroperasi di PKPB Mukim Kelang ini. Manakala pelabuhan kita benarkan beroperasi, Pelabuhan Kelang dibenarkan beroperasi seperti biasa. Semalam saya juga sebutkan bahawa kerajaan memandang serius terhadap peningkatan kes COVID yang berlaku di dalam penjara. Kes COVID yang begitu tinggi telah menyumbang kepada jumlah COVID positif yang diumumkan setiap hari oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Walaupun keadaan di lapangan ataupun di dalam komuniti tidak setinggi yang seperti jumlah yang diumumkan, kerana jumlah yang diumumkan kebanyakannya di dalam penjara yang sudah pun terkepung, terkawal dan tegak diambil swab test terhadap banduan-banduan tersebut. Tetapi jumlah yang tinggi yang disumbangkan oleh penjara tersebut menyebabkan berlaku panik juga di kalangan orang ramai, dan kita tidak menyalahkan orang ramai untuk berasa bimbang apabila melihat jumlah yang begitu besar. Walaupun jika diteliti dengan sehalusnya, ianya tidaklah memberi gambaran kepada masyarakat di luar penjara. Dan saya dah umumkan semalam bahawa Jabatan Penjara akan mengeluarkan SOP tambahan yang baru. Dan hari ini Alhamdulillah Ketua Pengarah Jabatan Penjara telah membuat pembentangan di dalam sidang khas MKN secara video conferencing ini bagi menyekat penularan COVID-19 di dalam penjara dan juga kawasan sekitar penjara, termasuklah kepada warden, keluarga mereka dan sebagainya. Ada 3 SOP yang besar yang dibentangkan hari ini. Yang pertamanya adalah SOP mengenai penerimaan banduan baru. Untuk penerimaan banduan baru, 'baru, 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 'baru,
kepada banduan yang baru ini sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Sama ada untuk direman ataupun menjalani hukuman. Selepas keputusan diketahui, iaitu mereka katakan negatif, mereka tidak akan dimasukkan terus ke dalam penjara ataupun sewaktu menunggu keputusan. Mereka akan ditempatkan di satu tempat yang berasingan di luar, sama ada di luar ataupun di dalam, dan selepas keputusan negatif, maka mereka terpaksa menjalani kuarantin dulu sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka perlu berada di kawasan yang khaskan untuk kuarantin selama 13 hari sebelum dilakukan swab test kedua. Jadi selepas mendapat swab test kedua, jika ada mana-mana yang positif, sama ada swab test pertama atau kedua, tentu saja akan dihantar ke hospital. Manakala swab test kedua, selepas swab test kedua didapati banduan itu resultnya adalah negatif, mereka akan dipindahkan ke dalam blok penjara. Penempatan kekal hanyalah pada hari ke-15 dan akan diasingkan dulu selama 5 hari daripada bercampur dengan banduan-banduan lain. Jadi ini merupakan satu SOP yang ketat daripada Jabatan Penjara untuk memastikan kes yang melibatkan banduan baru yang menyebabkan jangkitan kepada banduan-banduan yang lama dapat dielakkan. Mengenai pengurusan banduan sewaktu di dalam penjara, walaupun sudah pun negatif, yang bercampur dengan pegawai-pegawai banduan-banduan lain adalah negatif, tetapi masih lagi dikawal dengan ketat oleh Jabatan Penjara. Sebagai contoh, Jabatan Kuasa Urusia Pengurusan Krisis COVID-19 diwujudkan dan diaktifkan di dalam penjara. Pengoperasian penjara sementara diwujudkan bagi mengelakkan kesesakan. Mewujudkan base untuk anggota Kementerian Kesihatan di kawasan berhampiran untuk merawat banduan yang tidak kritikal di blok penempatan. Banduan sedia ada dalam penjara tidak dibenarkan keluar daripada penjara dalam bilik penjara mereka kecuali rawatan dan pengurangan kesesakan. Yang seterusnya, pergerakan dalam penjara dihadkan kecuali banduan dapur dan banduan kebersihan. Banduan dapur ni saya kira yang memasak lah, yang terlibat dalam memasak. Lawatan keluarga banduan dibatalkan serta-merta dan penjara sama ada dalam dan luar akan disanitasi sebanyak 2 kali sehari. Ini di dalam pengurusan di dalam penjara. Banduan juga ada masanya terlibat untuk dibawa ke mahkamah dan juga untuk pemindahan ke penjara lain. Oleh itu beberapa SOP juga diperkenalkan, seperti penjarakan sosial di dalam kenderaan. Sebelum ini mungkin tidak ada penjarakan sosial, kedudukan yang berapat-rapat di dalam kenderaan. Sekarang ini penjarakan sosial di dalam kenderaan. Pemeriksaan kesihatan ke atas pegawai pengirim dan banduan dilakukan untuk mengesahkan fit to travel dan bebas gejala COVID-19. Pastikan alat bantuan keselamatan dan kenderaan akan digunakan mesti disanitize ataupun dinyah kuman. Peralatan bantuan termasuk sarung tangan, pelitup muka dan hand sanitizer juga disediakan. Jadi walau kita ada kes yang melibatkan
berlaku perpindahan banduan daripada satu penjara ke satu penjara. Kerana tidak ada SOP yang ketat seperti ini, ada kes yang melibatkan jangkitan di penjara yang lain. Begitu juga dengan proses ke mahkamah, tidak ada banduan yang perlu sambung jaminan dan sebagainya untuk perlu dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Kalau dulu dibawa terus ke mahkamah, saya difahamkan tadi oleh Peguam Negara bahawa pihak mahkamah bersetuju untuk kes-kes reman seperti ini boleh dibuat secara video conferencing untuk mengelakkan pergerakan daripada penjara ke mahkamah yang juga akan membahayakan bukan saja warden yang mengiringi mereka, tetapi mungkin membahayakan staf-staf di dalam mahkamah. Jadi magistrate dan sebagainya mungkin mempunyai risiko apabila banduan itu dibawa ke mahkamah. Jadi mengelakkan untuk menjangkiti semua orang lain. Jadi kita dapat kebenaran supaya sambungan reman dan perkara yang berkaitan dengan reman boleh dibuat secara video conferencing. Jadi untuk maklumat lanjut, maklumat detail tentang SOP penjara ini, bolehlah merujuk kepada laman sesawang Jabatan Penjara Malaysia dan juga MKM. Jadi percayalah pada semua pihak kerajaan sedang melakukan berbagai-bagai tindakan untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat diskat, graf dapat dilandaikan, dan insya-Allah kalau kita bersama-sama bekerja bersama-sama tanpa mengira fahaman politik, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, setiap rakyat Malaysia bersatu untuk memerangi COVID-19 ini, insya-Allah kita akan berjaya dan kita pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipelajarinya untuk menyempurnakan resepi pauh